Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan panas yang dikeluarkan oleh Presiden PAS apabila saya lihat daripada tajuknya, haram perpaduan tanpa ikut petunjuk Allah. Dan daripada kenyataan itu juga saya lihat Presiden PAS mengingatkan hanya perpaduan yang mengikut hidayah ataupun petunjuk Allah saja yang membawa berkat, berwawasan kukuh kekal daripada dunia hingga akhirat. Dan dia juga ada menyindir di sini bahawa kenyataan itu dan diikuti dengan penyertaan golongan bukan Islam yang tidak ekstrim dan berdamai dengan pelbagai agama, sama ada dari Madinah dan dari luar mengikut sempadan yang ditetapkan. Mereka semua termasuk dalam kalangan bukan Islam yang tidak bermusuh terhadap Islam, penganut dan negaranya. Jadi apa yang saya lihat dari kenyataan ini, saya melihat bahawa sindiran ini dibuat kepada kerajaan perpaduan pimpinan yang amat berhormat, yaitu Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa yang saya boleh huraikan di sini, kenyataan ini adalah kenyataan seorang ahli politik yang sudah pun pada saya sangat nyanyuk kerana beliau sendiri lupa apa yang mereka buat. Jika Presiden PAS merasakan cuba untuk mengingatkan bahawa kerajaan perpaduan yang terbentuk hari ini tidak mengikut hidayah petunjuk Allah, maka Presiden PAS harus sedar diri dan pimpinan PAS juga harus sedar diri. Dan kerajaan Perikatan Nasional itu adalah satu kerajaan yang tidak mengikut panduan dan tanpa mengikut petunjuk Allah. Sebab itu dia tumbang, sebab itu Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak kekal menjadi Perdana Menteri. Dan kerajaan itu juga akhirnya membuahkan hasil merananya rakyat Malaysia ini disebabkan oleh kerakusan kuasa. Kerana itu bukan daripada mandat rakyat. Jadi bagaimanakah kerajaan yang Presiden PAS ini mau? Kerana sampai kiamat pun parti yang bernama PAS ini tidak akan boleh memerintah negara ini berseorangan. Kerana parti yang ada dalam negara hari ini, yang mana kita tahu sebilangannya pun harus bergabung dengan banyak parti. Jadi PAS tidak akan boleh membentuk satu kerajaan dengan hanya parti yang bernama PAS ini. Jadi itu yang masalahnya hari ini kepada Presiden PAS ini. Contohnya Sabah dan Sarawak, dia tidak boleh nak cerita tentang isu perkauman, isu agama. Kerana Sabah dan Sarawak memang tidak akan terima hakikat itu. Kita tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh Premier Sarawak hari ini. Yang mana Premier Sarawak kata penduduk di Sarawak boleh sembumbung orang yang beragama Islam dengan yang bukan Islam. Contohnya satu keluarga itu mereka ada yang Islam, ada yang tak Islam, tetapi mereka boleh duduk sembumbung. Jadi ini adalah satu keharmonian. Tetapi Presiden PAS kalau kita lihat dia mainkan isu agama dan perkauman ini seolah-olah Malaysia ini adalah milik PAS ataupun milik satu kaum. Ini ada salah. Presiden PAS tidak melihat kepada MA63. Presiden PAS mengaburi mata rakyat Malaysia seolah-olah Malaysia ini tidak terbentuk daripada hasil perjanjian Malaysia 1963. Jadi ini adalah satu yang pada saya Presiden PAS tidak layak untuk berada dalam kancah politik ini. Dan apabila kita lihat dia nak menceritakan tentang golongan kaum lain yang bersama ataupun golongan yang non-Muslim yang bersama dalam kerajaan ni. Yang mana dia rasa apabila contoh yang dia sebut di sini tadi, apabila dia mengatakan bahawa penyertaan golongan bukan Islam yang tidak ekstrim. Yang ada hari ini pun tidak ekstrim. Tidak ada pun kita lihat mereka ini daripada golongan ahli politik komunis ataupun mereka ini daripada penjenayah. Tidak ada. Semua ahli politik negara ini adalah mereka-mereka yang tergolong daripada mereka yang mempunyai kebolehan. Termasuk Presiden PAS sendiri berjaya membohongi rakyat dan akhirnya dipilih oleh rakyat. Samalah seperti itu. Jadi tidak perlu nak ceritakan tentang ekstrim ataupun tidak. Siapa yang dimaksudkan oleh Presiden PAS ini ekstrim. Dia tidak berani nak sebut siapa dia ahli politik itu. Jika Presiden PAS berani sebut, kita boleh panggil Ketua Polis Negara, badan-badan berkanun ataupun badan-badan yang sewaktu dengannya untuk menyiasat siapa yang dikatakan oleh Presiden PAS ini. Jadi selama PAS berada dalam kerajaan, Presiden PAS sendiri tidak sedar. Yang mana mereka sepatutnya ambil tindakan, menggunakan kuasa mereka waktu dalam kerajaan untuk mereka hentikan ataupun mereka tangkap mereka yang dinamakan sebagai ekstrim ini tadi. Jadi ini adalah pada saya satu pembohongan. Jadi dia cuma suka berselindung. Apabila masuk dalam parlimen, Presiden PAS membuta.
Jadi dia tidak ada isu yang dia nak sebut, dia tidak ada isu yang dia nak bantah. Di luar parlimen, apabila buat kenyataan media, dia bersinilah berkobar-kobar. Jadi dia juga nak cerita tentang berkat. Rakyat Malaysia tahu, Presiden PAS berada dalam kancah politik negara ini selama ini. Adakah Presiden PAS akur dengan gaji yang diambil itu adalah hasil daripada duit rakyat? Presiden PAS hidup menyara keluarga menggunakan duit rakyat. Itu adalah duit rakyat yang telah pun dibayar kepada ahli parlimen, adun, untuk mereka nikmati kehidupan seharian. Yang mana tidak perlu bekerja, duduk dekat rumah pun makan gaji buta setiap bulan. Tetapi hari ini kau nak cerita tentang ekstrim ni, agama ni. Inilah pada saya, dia pun tak dapat berkat. Menjadi duta khas bertaraf menteri. Orang pertikai sampai hari ini. Jawablah. Itu juga makan gaji buta. Dapat allowance percuma. Dapat menggunakan hak-hak yang sepatutnya menteri-menteri guna. Jadi, apa dia jawapan Presiden PAS dalam isu ini? Adakah apabila orang PAS, adakah apabila pemimpin PAS, mereka ini berhak? Pemimpin PAS tidak merasakah bahawa duit yang dapat daripada hasil bumi Sabah Sarawak itu, yang majoritinya juga orang non-Muslim berada di sana. Kamu ambil duit itu yang mana kita tahu apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri yang ke-10, baru kita nak merungkai balik MA63 itu berapa puluh tahun Sabah dan Sarawak ini ditipu hasilnya oleh Putrajaya. Apakah Presiden PAS mengakui perkara ini? Duit-duit yang mungkin dibayar, yang mana tidak dijawab, 90 juta itu melibatkan duit rakyat itu adalah duit yang juga melibatkan Sabah dan Sarawak. Jadi Presiden PAS harus menjawab isu ini. Jangan dia sibuk nak ceritakan halal haramnya kerajaan yang terbentuk hari ini. Yang paling penting adalah kerajaan hari ini untuk rakyat, yang mana juga mandat rakyat telah pun memberi kemenangan kepada Pakatan Harapan. Jadi Pakatan Harapan mendapat majoriti kursi yang terbesar dalam PRU ke-15, maka menghadap dengan yang di-Pertuan Agong, akhirnya mendapat mandat apabila yang tidak bersetuju adalah Presiden PAS dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin ini sendiri, yang tidak mau bersama menubuhkan kerajaan. Jadi bagaimana kita nak menubuhkan kerajaan? Adalah dengan mencari komponen parti yang mungkin lagi terbesar, seperti mana yang kita lihat hari ini, yaitu gabungan antara Barisan Nasional, GPS Sarawak, GRS Sabah, dan beberapa parti kecil yang lain yang sanggup bergabung. Jadi bukan masalahnya hari ini PAS nak pergi buat kerajaan mengikutkan cita rasa PAS sendiri. Kerajaan yang nak dibuat oleh Presiden PAS ini, yang konon-kononnya mengikut perpaduan yang dipikirkan, yang mana pada saya, kepala otak dia tak betul, masuk dalam parlimen tak dengar apa yang ahli parlimen bincangkan, iaitu RUU Anti-Lompat Parti. Kamu sibuk pula nak pergi buat, iaitu ambil seko-seko ahli parlimen ini untuk bersama dengan kamu. Mana ada macam ni loh. Kita buat parti contohnya. Saya ada parti. Kita tubuhkan parti ini. Lepas itu, saya sebagai presiden, saya nak sign watikah, saya tanya satu-satu calon. Kamu kena ikut apa yang saya arahkan supaya kita ini satu komponen parti yang akan kuat di waktu akan datang. Kita bergabung dengan siapa, kau kena tentukan, aku kena tentukan, dan kamu orang kena ikut arahan saya. Itu dia, Presiden PAS pun tahu. Apabila parti PAS ini, anggota parlimen, ahli parlimen PAS ini tidak mengikut kata dia, dia marah pula. Begitu juga parti lain. Jadi pada saya amat sinis di sini bahawa Presiden PAS ni amat nyanyok. Kerana dia boleh, orang lain tak boleh. Undang-undang semua dia nak ubah. Inilah cerita Pulang Beli. Undang-undang bapak kamu yang punya, bapak kami yang punya, kami yang gubal undang-undang. Ini jadi cerita Pulang Beli lah. Jadi ini betul-betul suruh balik nonton cerita Pulang Beli, sedar diri. Itu saja saya punya hujah berkenaan dengan isu ini. Jadi tidak perlu dia nak komen tentang kerajaan yang ada hari ini. Presiden PAS ini patut Menteri KDN ambil tindakan kepada dia. Saya harap Datuk Seri Saifuddin Nasution, perkara-perkara yang dimainkan oleh Presiden PAS ini jangan diambil mudah. Kita dah ada pelajaran dengan perkara-perkara ini. Saya tak nak zaman kita mereka begitu tegas dengan pihak pembangkang. Hari ini kita jadi kerajaan. Saya harap Datuk Seri Saifuddin ambil tindakan tegas dengan perkara ini. Jangan kira kawan. Politik kita boleh berkawan. Tetapi dengan undang-undang, dengan salah laku, tangkap saja. Kerana dia akan menyusahkan.
Dia tidak akan menyusahkan kamu orang sebagai ahli politik. Yang akan susah rakyat. Apabila kerajaan itu bergolak dan akhirnya jatuh, tumbang dan sebagainya, ekonomi merosot, merundum, yang susah hak rakyat. Jadi itu pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Sekian, terima kasih. Thank you.